Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, di mana-mana pun kita dengar, ada saja rasuah berlaku. Rasuah ratusan juta, berpuluh juta, rasuah berbilion-bilion. Nah, tuan-tuan dan puan, apabila kita mendengar rasuah, kita akan kaitkan dengan politik. Tapi hari ini, saudara-saudara yang amat dihormati semua, terdapat satu pendedahan, bocornya skandal rasuah. Bagi saya ini adalah skandal rasuah terbesar, yang besar antara skandal rasuah yang bagi saya amat teruk dan tidak disukai ramai kepimpinan politik sendiri. Dan ini bagi saya pasti mengejutkan Tun Mahathir, mengejutkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, mengejutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, mengejutkan ramai lagi ahli politik, kepimpinan politik di Malaysia. Skandal rasuah RM57 bilion. Nah, ini pasti satu pendedahan yang amat mengejutkan ramai. Di dalam sebuah dapatan saya melalui maklumat daripada artikel BH Online, Vietnam digegarkan skandal rasuah perbankan RM57,9 bilion. Dan yang mengejutkan, ini adalah terbesar di Asia Tenggara. Vietnam berdepan skandal perbankan terbesar susulan penahanan pemaju hartanah Truong Mai Lan baru-baru ini, yang didakwa menggelapkan kira-kira 304 triliun dong bersamaan dengan AS 12,4 bilion bersamaan dengan ringgit Malaysia 57,9 bilion. Ini adalah satu jumlah yang bukan sedikit. Ini adalah satu jumlah yang amat banyak. Di dalam artikel ini menyebut pada 17 November lalu, Kementerian Keselamatan Awam Vietnam mendakwa Truong berumur 79 yang juga pengerusi Van Tin Pat Group kerana menyeleweng dana Saigon Commercial Bank. Dia adalah pemegang kepentingan majoriti di institusi keuangan. Selama beberapa tahun, Truong didakwa mengendalikan lebih 1.000 anak syarikat dan syarikat pesisir domestik dan asing dan memperoleh lebih AS 43 bilion bersamaan dengan RM 200,7 bilion pinjaman daripada SCB. Skandal itu sekaligus mendedahkan kelemahan dalam sistem perbankan Vietnam, gesaan amalan profesional yang lebih baik, peraturan yang lebih ketat, dan mekanisme pemeriksaan yang dipertingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan kuasa. Parti Komunis Vietnam yang memerintah sebelum ini menjalankan kempen anti rasuah sejak 2016 yang mengakibatkan penyingkiran pegawai tinggi. Dalam skandal terbaru itu, Kementerian Keselamatan Awam sudah mengesyorkan pendakwaan terhadap 85 individu, termasuklah pegawai kerajaan dan rakan sekutu kumpulan Van Tin Pat dan SCB. Jabatan Kuasa Hal Ehwal Dalam Negeri Parti Komunis turut meminta siasatan terhadap 23 pegawai negeri, termasuk 12 individu daripada Bank Negara Vietnam. Bagi saya ini adalah satu kejutan baru, kejutan yang besar untuk Malaysia juga, disebabkan ini adalah negara jiran di Asia, di mana Vietnam digegarkan skandal rasuah perbankan RM57,9 bilion terbesar di Asia Tenggara. Susulan penahanan pemaju hartanah Truong Mai Lan baru-baru ini.
Nah, saudara-saudara, apa komen Anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan juga subscribe. PAS menuduh Pakatan Harapan munafik. Bukankah kenyataan ini ataupun perkara yang berlaku ini, di mana kenyataan yang menyebut PH munafik ini perlu tanggung jawab ini perlu digalas oleh Presiden PAS sendiri, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Ada yang kata Hadi Awang fitnah, ada yang kata Hadi Awang menipu. Berkaitan dengan peruntukan kerajaan persekutuan dan juga royalti minyak, Kedah dan Perlis. Nah, saudara-saudara, terbaru dikatakan dalam sebuah artikel dari Harapan Daily, tuduh PH munafik. PAS sepatah pun tidak bersuara semasa berkuasa. Adakah ini satu lagi rahasia besar PAS dan Hadi Awang sebagai presidennya? Oleh Raja Bahrain Shah, penulisan Presiden PAS dalam Haraka yang menuduh cara orang munafik menentang Islam diikuti Israel dan PH adalah jauh dari situasi sebenarnya. PAS sering mengakui merekalah yang menjurai perjuangan dan pembelaan Palestina melalui hujah-hujah mereka. Tetapi kalau dihalusi amalan cara mereka mentadbir kerajaan Malaysia selama 33 bulan, banyak kelemahan didapati. Apabila menjadi kerajaan di bawah Perdana Menteri Mahyadin, PAS hanya mengikut tanpa menyoal polisi kerajaan PNMN, isu Israel Timur Tengah kerana mementingkan kedudukan menteri-menteri PAS dan duta khas supaya kedudukan mereka tidak tergugah. Kelihatan kuasa adalah segala-galanya dan pembelaan Palestin diabaikan. Presiden PAS sebagai duta khas ke Timur Tengah tidak kelihatan melawat untuk menangani keadaan makin tenat di Timur Tengah, di mana makin banyak negara Arab Timur Tengah menjalini hubungan diplomatik dengan Israel dan sekaligus meminggirkan dan melemahkan kedudukan Palestin. Bahkan, Mahyadin masih bercakap omong kosong, two-state solution atau penyelesaian penubuhan dua negara yang sebenarnya telah lama terkubur. Itulah omong kosong Mahyadin dan PAS, sepatah pun tidak bersuara baik di parlimen atau melalui duta khas Timur Tengah bertaraf menteri. Adakah kita boleh kata ini adalah satu lagi pembongkaran terbesar, rahasia terbesar kepimpinan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Mahyadin dan juga Hadi Awang sebagai pengerusi dan timbalan pengerusi. Tidak cukup dengan kurang membela nasib umat Palestin tertindas, PAS menyokong kuat penyertaan Expo Dubai 2020 yang disertai Israel dan didukungi oleh negara UAE serta negara Arab yang lain yang telah menjalinkan hubungan diplomatik dan perniagaan besar-besaran dengan Israel. Ahli Parlimen PAS Kuala Terengganu, Timbalan Menteri Mosti Ahmad Amzad melalui Facebook beliau pada 2020 menyatakan dengan megah Expo Dubai 2020 sangat penting dalam rangka hubungan multilateral dan perdagangan antara bangsa Malaysia. Beliau juga mendakwa Palestin menyertai Expo tersebut, tetapi sebenarnya Palestin tidak menyertai Expo Dubai 2020 kerana menarik diri sebab kehadiran Israel. Nah, siapa yang menipu di sini menjadi persoalan. Artikel dari Harapan Daily berkongsi, tuduh PH munafik, PAS sepatah pun tidak bersuara semasa berkuasa. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.